Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Hafid Olsen dan ini Bicara Naratif. Kepada anda yang menonton kami di saluran TV1 dan juga di saluran Berita RTM dan semua platform Berita RTM, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami untuk terus menyelusuri perbincangan dalam Bicara Naratif pada malam ini. Baik saudara, seperti sedia kita maklum bahawa pada hujung bulan lalu Yang Berhormat Menteri Ekonomi sendiri YB Rafizi telah pun mengumumkan satu roadmap ataupun hala tuju berkenaan dengan peralihan tenaga yang disebut sebagai NTER. Ini merupakan satu pelan hala tuju yang cukup komprehensif dan juga inklusif untuk kita melihat bagaimana kita perlu bersedia, kita sebagai stakeholder terbesar ataupun rakyat Malaysia, untuk bersedia dengan perubahan ataupun peralihan tenaga ini. Soalnya bukan kita nak tahu sama ada kita bersedia ataupun tidak, kerana mengikut statistiknya negara kita berada di tangga yang pertama dalam bersedianya untuk peralihan tenaga di peringkat Asia Tenggara, nombor 4 di Asia dan juga nombor 35 di peringkat dunia. Kalau kita melihat kepada kedudukan nombor-nombor berkenaan, ini jelas terbukti bahawa negara kita sememangnya berada di landasan yang tepat untuk kita bercakap dalam soal NTER ataupun peralihan tenaga hari ini. Dan hari ini saya bawakan kepada anda dua tetamu daripada Tenaga Nasional Berhad untuk kita bercakap dalam soal ini. Saya perkenalkan terus kepada anda terlebih dahulu Tuan Wahizan bin Abdul Rahman, Ketua Pegawai Insan Tenaga Nasional Berhad, dan juga Tuan Kamal Arifin bin Rahman, Ketua Pegawai Retail Tenaga Nasional Berhad. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Nama ayah sama? Ya, adik-beradik. Ya. Nampak kacak bergaya, dan saya panggil dua-dua ini adalah merupakan dua kepakaran untuk kita bercakap dalam soal tenaga ini. Sebelum saya nak mulakan lanjut dalam soal ini, NTER yang diumumkan ini, kalau saya baca kepada statistik itu, satu di peringkat Asia, dua di Asia nombor 4 di Asia Tenggara, 35 di peringkat global. Saya fikir ini kalau tidak dilakukan sekarang, kita akan rugi, Tuan. Ya, sudah tentu kita tidak boleh tinggal kerana ini merupakan sesuatu yang amat diperlukan oleh bukan sahaja negara tetapi dunia. Jadi kita perlu memulakan langkah daripada sekarang. Tuan Kamal, mungkin sedikit. Ya, ini adalah satu perancangan yang telah dibuat oleh kerajaan, satu roadmap untuk kita ikuti dan melonjakkan lagi peranan kita di dalam peralihan tenaga. Dan semestinya satu dunia melihat, dan maka itu ada ranking yang diberi, dan ranking itulah meletakkan kita di mana dunia akan menghormati kita lah. Yep. Ranking ataupun kedudukan itu menjadi satu panduan ataupun hala tuju yang jelas. Baik, sebelum saya lanjut lebih banyak persoalan, saya difahamkan juga TNB akan menganjurkan satu persidangan berkaitan dengan peralihan tenaga ini. Mungkin di peringkat awal ini perlu kita fahamkan kepada semua yang menonton berkenaan dengan apa matlamat sebenarnya persidangan yang akan dilangsungkan nanti. Okey. Saya ingin melihat semula pada awal tahun 90-an, di mana pengkaji di dunia telah pun menilai perubahan iklim di dunia. Jadi disebabkan oleh kesan cuaca yang begitu ekstrim sekarang ni, pola cuaca kita telah berubah. Mereka melihat pada dahulunya perubahan iklim tidak begitu laju, tetapi 10 tahun yang terakhir perubahan iklim sangat-sangat ketara. Jadi kita sendiri lihat pada awal tahun di mana ada kejadian heat stroke. Jadi ini merupakan risiko kepada kesihatan. Jadi dalam aspek yang lain juga kepada keselamatan yang sudah tentunya menjejaskan tenaga nasional. Dalam aspek keselamatan kita tengok bencana alam. Kita tengok banjir. Banjir buat masa ini kita tidak boleh nak predik bila, di mana. Kemudian kadar air hujan yang turun pun jarang kita dapat tepat, ya. Kemudian apabila berlaku banjir pun kita tidak dapat tahu bila boleh pulih. Jadi untuk tenaga nasional kita mempunyai perpasangan elektrik, pencawang-pencawang yang berada di paras tanah. Jadi apabila berlaku gangguan sebegini, sudah tentu menjejaskan perkhidmatan kita, bekalan elektrik kita ke rumah-rumah. Jadi peranan itu peranan perlu dimainkan oleh semua. Bermakna kita terkesan dan kita perlu berbuat sesuatu nak menentukan dunia kita terus berada dalam bentuk lestari. Jadi untuk tujuan itu, tenaga mengambil inisiatif, kerana tenaga adalah salah satu entiti yang terlibat di dalam sektor tenaga. Walaupun kita tahu kesan kepada bumi, kesan kepada alam sekitar, ada banyak punca, tetapi kita mengambil tanggungjawab ini untuk memanggil pakar-pakar, membincangkan, kita mengupas
apakah yang boleh kita lakukan ke arah satu penyelesaian jangka panjang. Sudah tentu itu sangat-sangat penting. Itulah kita panggil semua pakar-pakar ini profesionalnya yang mempunyai idea, yang mempunyai pengalaman dari dalam negara, luar negara untuk bersama juga dengan pihak regulator kita, dengan pihak kerajaan untuk mencari jalan yang baik untuk kita bergerak ke arah yang telah dinyatakan, iaitu energy transition. Pada 28 dan 29 ini? 28 dan 29. Hari ini kita melihat kepada himpunan kepakaran yang ada berkaitan dengan tenaga. Tapi dulu selalu kita dengarkan soal tenaga boleh diperbaharui, tenaga tidak boleh diperbaharui. Itu mungkin kita selalu dengar. Tapi soal peralihan tenaga ini mungkin kalau boleh diberi penjelasan secara mudah ataupun layman, kerana perlunya satu pemahaman yang jelas dan juga konkret supaya semua faham tentang hala tuju kita ni, Tuan. Terima kasih, Cik Hafiz. Apa yang saya ingin tambah sedikitlah ya, walaupun tadi saya bincangkan tentang peralihan tenaga di pihak sektor tenaga, tetapi juga perubahan-perubahan boleh juga dibuat bukan saja melihat kepada teknologi penjanaan itu sendiri, tetapi juga peranan yang boleh dimainkan oleh pengguna-pengguna TNB lah dalam aspek tabiat kepenggunaan elektrik, menggunakan peralatan elektrik yang cekap dan sebagainya. Jadi saya ingin balik kepada soalan Cik Hafiz tadi, peralihan tenaga. Buat masa ini sumber penjanaan elektrik di sektor tenaga ni menggunakan air, iaitu hidro, menggunakan gas, ya, di mana kalau hidro tadi di Kenyir, kita biasa dengar di Sungai Perak, gas kita ada di Tuanku Jaafar Power Station di Port Dickson, Arang Batu di Manjung, di Kapas ni paling dekat, dan juga di Jimah di Port Dickson. Jadi kita tahu dengan perubahan masa ni banyak organisasi, banyak syarikat-syarikat yang mula mengutamakan kelestarian dalam operasi bisnes mereka. Jadi kami di sektor tenaga sudah tentunya tidak ketinggalan, kerana kita juga mempunyai tanggungjawab bagi menentukan operasi kita juga dilaksanakan dalam suasana yang baik untuk environment, baik untuk masyarakat dan seterusnya. Jadi bila bercakap pasal tenaga baru, kita mempunyai juga tenaga solar yang wujud daripada matahari. Kita mempunyai tenaga angin, ya, dan juga kita mempunyai bahan bakar hidrogen. Kesemua ini adalah sesuatu yang kita katakan boleh baru. Jadi apa yang kita buat ialah mengalihkan sumber gas dan arang batu tadi, mengurangkan penggunaannya, tetapi memfokuskan kepada peralihan kepada bahan bakar baru ataupun tenaga boleh baru, iaitu tadi solar dan angin, termasuk hidrogen. Sikit sebelum kita teruskan kepada Tuan Kamal, kalau kita melihat, kita tahu bahawa TNB ini merupakan satu-satunya orang kata ataupun pemain utama untuk sebagai pelaksana ataupun eksekutor ini. Selain daripada conference yang dilangsungkan ini, sebaik saja diumumkan NATR dan sebagainya, apa lagi di peringkat pelaksanaan yang dilakukan oleh TNB sebenarnya? Untuk tenaga kita pada tahun 2021, kita telah pun memaklumkan kepada umum, kita mewujudkan pelan hala tuju kelestarian 2050, iaitu aspirasi kita ialah apa yang kita panggil SIFA net zero emission by the year 2050. Jadi itu satu tempoh yang panjang, 28 tahun. Tetapi setiapnya kita mempunyai perancangan to get there. What are the things that we need to do? Apa benda yang kita perlu lakukan ke arah itu. Jadi tempuhan kita, di samping kita melihat kepada setiap strategi yang diwujudkan itu, sama ada dalam bentuk carbon yang ada, apa yang perlu kita laksanakan bagi power plant tersebut. Kita juga menentukan bahawa tenaga hijau baru ni, yang kita kata tenaga boleh baru ni, juga kita pelajari dan
dan sedikit atau banyak kita mulakan. Yang penting ialah melihat kepada tenaga kerja itu sendiri. Sebab apa? Kita mempunyai 35,000 tenaga kerja. Jadi mereka perlu faham apakah hala tuju kita dalam aspek energy transition atau peralihan tenaga. Sekiranya mereka faham, maka mereka dapat mengambil tindakan selaras dengan peranan mereka sebagai anggota kerja di dalam syarikat. Jadi itu antara tindakan kita. Kita terus melatih mereka. Kita mempunyai pusat latihan iaitu TMB Integrated Learning Solution atau short formnya ILSAS untuk melatih mereka dalam bidang tenaga baru ini. Dan kita juga expose, kita hantar anggota kerja kita ke luar negara. Kita mempunyai subsidiary di luar negara untuk mereka belajar mengetahui melaksanakan tugas itu secara hands on. Cabaran-cabaran yang dialami dalam pelaksanaan inisiatif kita dalam bidang tenaga boleh baru. Kita ada wind farm, kita ada solar farm, dan apabila balik kelak, mereka lah juga yang akan menarajui program-program baru yang kita perkenalkan di samping kata latihlah rakan-rakan kita yang ada dalam syarikat. Ya, itu penjelasannya. Kalau saya boleh terus kepada Tuan Kamal, ini satu kepakaran lain juga. Kalau kita membayangkan juga TMB sebagai contoh bergerak juga selari dengan digitalization ataupun digitalisasi. Sekarang pun nak cek bil api pun through apps TNB saja. Dalam aspek ini, kalau kita bercakap soal digital, satu perkara yang besar untuk kita meet ataupun sesuaikan dengan agenda yang saya rasa panjang dan perlu disesuaikan dengan digitalisasi. Bagaimana Tuan melihat perkara ini? Okey, saya nak tambah sikit apa yang Tuan Haji Waizan sebut tadi tentang peranan dan juga bagaimana kita nak beralih ke peralihan tenaga ini. Sebelum saya menjawab soalan Cik Hafiz tentang digital tadi tu. Kita sebenarnya sedar tak sedar, kita memang daripada awal lagi dah beralih pun. Telah pun mengamalkan peralihan tenaga ini. Tanpa sedar? Tanpa sedar. Saya bagi contoh, waktu nenek kita dulu menggunakan dapur. Mungkin guna dapur kayu ataupun dapur arang. Jadi membakar, masak menggunakan dapur arang di rumah. Dia menyebabkan pencemaran udara di dalam rumah. Jadi bila kita bergerak kepada kita menggunakan kerosin ataupun minyak tanah, kita pun mula membakar menggunakan minyak tanah. Mungkin tidak ada lagi pencemaran udara, tetapi ada pencemaran bau. Masalah lain pula. Kerosin. Dan apabila kita bergerak ke arah gas dan kini elektrik, dan kita pun telah pun mula bergerak ke arah peralihan tenaga itu. Jadi peranan rakyat, masyarakat secara naturalnya akan bergerak ke arah peralihan tenaga ini. Dan salah satu daripada pilar ataupun paksi pada peralihan tenaga ini adalah digital. Jadi digital ini memang kita di Tenaga Nasional, dalam konteks Tenaga Nasional, bukan saja dalam Tenaga Nasional, dalam konteks lain-lain industri juga, terpaksa ataupun akan bergerak ke arah digital. Kerana itu akan menyebabkan kita mengurangkan penggunaan kertas. Contohnya dalam konteks Tenaga Nasional, kita ada platform digital yang mana pelanggan tak perlulah datang ke kedai tenaga. Jadi dekat situ kita boleh menjimatkan dari segi pembakaran asap kereta. Duduk di rumah melalui apps digital, mereka boleh berurusan dengan Tenaga Nasional. Jadi itulah satu platform yang kita sediakan. So dalam Tenaga Nasional kita ada platform dipanggil MyTMB. Dan melalui MyTMB ini adalah program-program yang mana kita membantu pengguna itu, kita empower kepada pengguna untuk bergerak ke arah peralihan tenaga ni. Pertama, dalam apps kita ada yang dipanggil Energy Budget. Itu mengawal penggunaan tenaga. Ya, saya guna tu. Terima kasih banyak kerana menyokong. Jadi peralihan tenaga itu berlaku kerana dalam Energy Budget pengguna boleh menjimatkan tenaga. Satu. Nombor dua, melalui MyTMB juga mereka boleh melihat bil mereka. Tidak lagi perlu mendapatkan bil kertas, print dan sebagainya. Itu juga menjimatkan dari segi kertas yang kita guna. Tak payah potong pokok. Tak payah potong pokok dan sebagainya. Jadi itu adalah antara benda yang kita kata
secara naturalnya kita boleh berubah tanpa kita perlu menambah kita punya investment. Dan sekarang ini kita pun sedang mewar-warkanlah penggunaan ataupun digital bill. Jadi kalau melalui MyTNB hujung bulan buka MyTNB apps boleh dapat bil. Jadi tak perlu kita nak ada print dan pergi ke kedai tenaga dan untuk membayar. Dan of course saluran digital ni banyaklah melalui digital banking, e-wallet dan sebagainya. Ini adalah semua peralihan daripada cara manual yang kita bekerja sekarang, cetak kertas dan sebagainya, berarah ke arah digital yang mana selain daripadanya efektif, efisien, dia juga menjimatkan. Ia nampak kecil tapi impaknya sangat besar kepada alam sekitar, khususnya dalam soal tenaga dan sebagainya. Jadi saya ada maklumkan berkenaan dengan stakeholder terbesar adalah rakyat. Kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya keterlibatan rakyat dalam apa yang dilakukan oleh TNB. Itu saya akan tanyakan kepada panel selepas ini. Kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan-jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network Financial Education Network agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Siaran langsung Hari Kebangsaan 2023. RTM membawakan kepada anda siaran secara langsung bersempena perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada ketetapan berikut. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Baik, bertemu kembali dalam Bicara Naratif. Masih lagi bercakap berkenaan dengan peralihan tenaga dan juga anda. Anda itu termasuklah kita semua, termasuklah anda yang menonton. Keseluruhannya rakyat Malaysia ketika ini, bagaimana ia memberi impak kepada anda. Saya sudah pun ajukan soalan dan juga gantung soalan berkenaan dengan keterlibatan rakyat dalam apa yang dilakukan oleh TNB. Saya mengambil contoh aplikasi TNB misalnya, masih lagi mungkin tak ramai lagi mengetahui tentang betapa mudahnya untuk kita menyemak bil api dan sebagainya. Dalam soal ini, adakah penglibatan rakyat ataupun engagement rakyat terhadap TNB ini sudah pun mencapai kepuasan TNB atau ada lagi loophole yang perlu dilihat sebenarnya? Ya. Sudah pasti kita melihat bahawa penglibatan ini masih lagi pada peringkat yang belum matang lagi lah, masih lagi baru.
Sebagai contohnya, kita masih lagi mempromosikan MyTNB Apps itu supaya 10 juta pelanggan kita boleh bergerak ke arah penggunaan MyTNB Apps. Sekarang ini kadarnya ada lebih kurang dalam 40-50%. Ya, jadi dalam masa jangka pendek ni, pelibatan rakyat dalam peralihan tenaga ini dalam jangka masa pendek, perkara yang mudah kita boleh lakukan ialah energy efficiency ataupun penjimatan tenaga. Sebab sekiranya kita boleh bergerak untuk berjimat cermat, setiap 1 kilowatt yang kita jimat, bermakna kita tidak perlu membakar gas ataupun arang batu. Kan? Dan apabila collectively satu Malaysia berjimat, kita mungkin boleh membuat penjimatan untuk tidak perlu membina satu stesen penjana elektrik. Secara keseluruhannya itu adalah strategi yang pertama yang perlu kita laksanakan dalam masa jangka pendek inilah. Dalam jangka masa sederhana dan juga panjang, mungkin kita boleh mula menukar peralatan kita, because dia melibatkan kepada efisiensi. Kalau kita ada peralatan yang tidak efisien, mungkin penggunaan tenaganya pada waktu ini 100 kilowatt. Tapi kalau dia lebih efisien, peralatan yang sama boleh menggunakan hanya tenaga dalam 70 ataupun 80 kilowatt hour. Kan? Di situ ada penjimatan. Maknanya kita menggalakkanlah rakyat Malaysia ini bergerak ke arah peralatan-peralatan yang lebih efisien. Contohnya kita kata banyak peralatan yang ada 4 bintang dan 5 bintang di pasaran. Bergeraklah ke arah peralatan itu. Bukan hari ini tukar semua, secara perlahan-perlahan. Kan? Dan untuk jangka panjang, mungkin sekarang ini kita mempromosikan solar. Solar sebagai salah satu renewable energy yang mampu dimiliki oleh rakyat. Bukan saja rakyat yang berpendapatan tinggi, tapi yang sederhana juga boleh beralih kepada solar. Kerana di Tenaga Nasional kita ada dipanggil anak syarikat yang panggil G-Spark yang mempromosikan solar ini, dan ada juga plan-plan pembayaran yang dikenakan. Jadi untuk jangka masa panjang ialah untuk kita bergerak ke arah what do you call this, energy yang lebih bersih dan lebih murah untuk jangka masa panjangnya. Itu yang kita katakan bergerak ke penggunaan solar di atas bumbung rumah. Mungkin juga kita bergerak ke arah lestari, itu yang paling penting. Bila kita cakap soal lestari, maka saya menggambarkan kalau tak ada TNB maka bergelaplah kita semua. Itu paling penting. Dan soal ini terkait dengan kesejahteraan hidup kita. Saya menggambarkan juga TNB tidak boleh bergerak silo. Dan saya pasti TNB akan bergerak dan juga bersinergi dengan pelbagai lagi badan lain. Mungkin ada usaha lain yang mungkin perlu diterangkan kepada kita bagaimana sebenarnya TNB menggunakan setiap kebolehan yang ada, kepakaran yang ada untuk memastikan agenda ini tercapai. Tepat sekali bahawa usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh TNB tidak akan berjaya sekiranya nombor satu tidak mendapat sokongan kerajaan. Kerajaan sangat komited kepada pelaksanaan isu kelestarian ni. Kita nampak sendiri kerajaan telah mewujudkan kementerian yang khusus bagi menangani perubahan iklim dan juga alam sekitar. Iaitu kita ada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Yang itu sebenarnya telah sangat-sangat dapat kita memberi tumpuan bersamalah. Jadi apa yang telah diusahakan seterusnya berbagai-bagai aspek lagi, termasuklah yang Cik Hafiz pun tadi sebut kan, the National Energy Transition Roadmap. Roadmap itu pun memudahkan kita untuk accelerate, untuk mempercepatkan pelaksanaan energy transition ini. Jadi di dalam persidangan yang kita cadangkan ini, di situlah perbincangan berkaitan dengan bagaimana satu usaha yang besar ni dapat diringankan dengan penglibatan semua pihak. Kita melihat pada sektor tenaga, tetapi ada sektor-sektor lain yang berkaitan. Contohnya pembangunan bandar. Ianya perlu juga dibuat supaya resources untuk menyalurkan bekalan boleh difikirkan bersama. Mobility, contohnya penggunaan kenderaan. Kalau dulu kenderaan ni very much isolated daripada tenaga. Kenderaan is kenderaan, tetapi sekarang kerana dah ada electric vehicle, kenderaan itu juga sebahagian daripada
memerlukan infrastruktur yang diusahakan oleh tenaga. Jadi itu satu pihak. Tapi satu lagi yang besar, kerana bila saya sebut tadi pasal global, bukan saja pemanasan global, tetapi juga peranan perlu dimainkan peringkat global. Disebut tentang sumber sumber tenaga baru, sumber boleh baru. Sebenarnya ia ada di merata-rata. Tetapi bagaimana kita nak salurkan sumber itu untuk memboleh kita memberikan bekalan lestari. Jadi kita sedang mengusahakan bersama rakan-rakan dalam ASEAN, di mana negara-negara ASEAN kita sedang mengusahakan dihubungkan talian pembekalan elektrik itu daripada voltan tinggi kepada voltan sederhana supaya ianya jadi satu saluran yang melalui semua negara ASEAN. Jadi itu yang kita sentiasa bekerjasama bagi kita dapat memanfaatkan sepenuhnya tenaga boleh baru ni. Sebagaimana saya sebut tadi, kita ada juga usaha yang masa ini Tuan Haji Kamal pun ada sebut, yang masa ini kita ada arang batu. Tetapi arang batu kita bukan boleh hentikan saja hari ini. Dan ianya perlu dilaksanakan berperingkat-peringkat. Di samping kita mengurangkan kebergantungan kepada batu, kita juga kena giatkan tenaga boleh baru ni supaya ia seimbang dalam masa yang sama. Jadi rantaian di kalangan utility sektor tenaga di seluruh ASEAN sedang diusahakan, dan itu juga kita mendapat sokongan yang sangat padu yang diusahakan oleh Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Ya, bila kita bercakap tentang roadmap juga Tuan Kamal, kalau dah digambarkan oleh Tuan berkenaan dengan dulu kita ada pencebaran bau disebabkan tenaga-tenaga tertentu, kini kita dapat manfaatnya. Tidak ada lagi pencebaran dan sebagainya. Namun rakyat Malaysia kebanyakan, termasuklah saya, kadang-kadang kita bila tengok roadmap ataupun pelan hala tuju, kita selalu nak tahu apa itu end product, apa yang kita akan dapat. Tapi ini yang perlu kita terangkan kepada semua. Apa lagi yang manfaat paling besar sebenarnya rakyat boleh terima daripada peralihan tenaga yang sedang kita bergerak ini? Ya, kita tengok program-program ini, manfaatnya rakyat akan terima dalam, saya boleh rangkumkanlah, daripada sudut ekonomi sehinggalah kepada kesejahteraan. Dari sudut ekonomi, contohnya secara individunya, kalau saya faham tentang matlamat peralihan tenaga ini, penjimatan itu berjimat cemat dalam penggunaan elektrik contohnya akan memberi kesan kepada poket saya sendiri. Bermaksud saya tak perlu keluar duit untuk bayar bil elektrik yang lebih tinggi, kan? Begitu juga dengan contohnya pemasangan solar di atas bumbung. Dia akan sekurangnya mungkin dari segi pengeluaran asalnya, capex-nya adalah perlu dikeluarkan, tetapi dalam jangka masa panjangnya akan memberikan penjimatan dalam sudut individu itulah. Tapi dari segi ekonomi untuk masyarakat setempat, peralihan tenaga juga memberikan peluang ekonomi, memacu ekonomi negara dalam bentuk peluang-peluang pekerjaan yang lebih yang baru. Contohnya macam digital, kan? Dia memberi peluang kepada anak-anak muda ini untuk come up with all kinds of softwares ataupun platform untuk memacu ekonomi itu. Dan peluang-peluang seperti pembinaan ladang-ladang solar ini juga membuka peluang dari segi ekonomi. Dari segi aspek kesejahteraan, relate kepada contoh saya tadi tentang asap dalam rumah. Kalau kita masak asap dalam rumah, mulalah kita sesak nafas, asma, implikasi kesihatan. Jadi dalam konteks rumah kita yang tercemar itu, kalau kita bawa kepada konteks dunia ataupun Malaysia, kalau kita terus mencemar dunia dan juga negara ini, kesan dia ialah macam Tuan Haji Waizan sebut, pada iklim, cuaca yang tak menentu, panas yang tak menentu, hujan yang tak menentu. Jadi itu semua ada kesan kepada kesejahteraan rakyat. Dari sudut ekonomi sehinggalah sejahteranya rakyat. Sikit Tuan Kamal, kalau boleh kongsikan penerimaan orang ramai terhadap tenaga solar, kalau boleh gambarkan. Adakah mendapat permintaan yang baik ketika ini? Saya rasa mereka dah lebih peka sekarang ni.
baru-baru ni kita tahu cuaca panas. Yep. Rakyat pun tanya kenapa bil tinggi. Jadi kita kata cara untuk kita mengurangkan tu, kita kata beralihlah kepada peralatan yang lebih efisien, dan mungkin penggunaan solar itu boleh menjimatkan di mana tenaga daripada cahaya suria itu kalau kita gunakan di siang hari bolehlah menjimatkan penggunaan elektrik di siang hari. So itu rakyat semakin peka sekarang ni, dan kita melihat ada perkembangan yang positif dalam trend itu. Cuaca negara kita juga memberi kelebihan yang saya rasa lebih baik daripada negara-negara lain dalam soal cahaya ataupun cuaca yang panas itu. Baik, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Banyak lagi perkara kita ingin lihat impak kepada peralihan tenaga ini kepada kita semua dalam soal tenaga ataupun kecekapan tenaga, dan juga paling penting adalah soal penjimatan tenaga itu sendiri. Kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Kita buat satu app ni, semua bisnes kat dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara. Macam-macam sim yang ada mesti faham mana di labu. Lesen SC pastikan ada. Silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada. Laman web InvestSmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Baik, bertemu kembali dalam Bicara Naratif. Banyak persoalan yang sudah pun membuka ruang minda kita dalam soal peralihan tenaga. Mungkin ada sedikit, mungkin kita dapat dalam 50% pemahaman kita dalam soal peralihan tenaga. Dan hari ini kita lanjutkan lagi untuk kita mendapat kapasiti penuh pemahaman kita. Namun saya juga membayangkan, kalau kata perubahan tenaga atau peralihan tenaga ini, adakah wajar kalau saya membayangkan akan berlaku penjimatan dalam poket saya sendiri dalam soal penggunaan tenaga, atau ia bergantung kepada penggunaan kita sebagai rakyat sebenarnya, Tuan? Terima kasih Encik Hafiz. Tadi saya ada sentuh tentang tabiat kita sendiri sebagai pengguna elektrik. Ya, tadi Tuan Haji Kamal ada sentuh tentang kecekapan alat-alat elektrik. Yang ini is tabiat penggunaan elektrik. Contohnya kalau kita ada iron di rumah, ada setrika kan. Satu baju kita
guna sekali sahaja iron. Lepas itu another person pula datang selepas 1 hour again. Jadi sebenarnya untuk iron tu panas, dia mengambil masa menggunakan electricity. Dan kalau dia masih panas, kalau kita terus guna untuk iron baju-baju selanjutnya, jadi kepenggunaan elektrik itu tidaklah tinggi. Kerana iron ni dia ada mekanisme dalam striker ni yang mana bila suhu tinggi dia akan mati secara automatiknya. Jadi elektrik terpotong, tapi masih panas boleh guna. Jadi itu satu. Yang keduanya, kalau kita menggunakan washing machine, mesin basuh baju di rumah, kita basuh 2 helai baju sahaja. Sedangkan mesin yang kita beli itu mungkin ada yang 5 kilo muatan dia, 7 kilo. Jadi kalau kita duduk 2 orang, kita beli saiz yang bersesuaian untuk 2 orang. Dan apabila basuh tu, penuhkan. Tunggu bila banyak, bersesuaian dengan saiz dia, baru kita pakai. Jadi bukan saja kita menjimatkan elektrik, kita juga sebenarnya menjimatkan air. Air juga salah satu sumber yang perlu kita jaga, yang menjejaskan kehidupan kita kalau tak ada, kalau kurang. Jadi itu yang saya kata, dia balik kepada kita juga lebih berhemah. Ada juga sekarang ni rumah-rumah sebab nyamuk pakai dia macam ada grill yang halus tu, yang nyamuk tak boleh masuk tapi angin boleh masuk. Betul. Trend sekarang. Tetapi bila terasa panas, pasang aircon, tak tutup tingkap tu sebab ada grill, jadi selamat. Jadi itu pun akan mengurang keupayaan aircon. Jadi sebenarnya ada ruang-ruang yang perlu 1 horsepower je aircon. Tak perlu sampai 2 horsepower. Tapi kita ingatkan, lagi besar lagi bagus. Bukan itu sebenarnya. Kalau Tuan Kamal sendiri, kalau apa lagi ni satu tips juga yang dikongsikan oleh orang yang 36 tahun dalam TNB ni, kongsikan dekat kita rahsia ataupun tips cara penjimatan. Mungkin apa lagi yang perlu dilakukan kita sebagai rakyat Malaysia yang terbanyak ini untuk tidak menyalahkan mana pihak. Kalau kata bil naik, kita akan salahkan TNB sepenuh. Tapi sebenarnya itu tabiat. Mungkin ada lagi tambahan daripada Tuan Kamal sendiri. Saya percaya banyak bergantung kepada tabiat. Contohnya macam Tuan Haji Faizan kata dari segi aircon kan. Kita pasang aircon dalam bilik, tapi pintu tak ditutup. Jadi aircon itu kita set pada mungkin 22 ataupun 24. Dia mengambil masa untuk menyejukkan bilik, bukan saja bilik tetapi bilik sebelah ruang tamu kan. Maka itu menyebabkan penggunaan elektrik yang lebih banyak. So sebenarnya tabiat kita selalu charge telefon kita, dan bila phone tu dah full kita tidak off dia punya main switch tu kan. Jadi benda itu menyebabkan adalah penggunaan elektrik yang walaupun kita mungkin tak rasa, tetapi benda tu berlaku. Dan kebanyakan peralatan kat rumah kita sekarang ni mostly is on standby mode. TV kita on standby mode, stereo kita on standby mode, switchnya tidak ditutup. Maknanya masih lagi ada berlaku elektrik yang bergerak. Begitu juga dengan sekarang ni kita ada what do you call this, penapis-penapis air kan di rumah yang boleh panas, sejuk dan sebagainya. Bila musim panas, anak kita sekejap-sekejap ambil air sejuk. Ya, jadi itu juga menyebabkan, dan kemudian buka pintu fridge kita punya peti sejuk kan. Sentiasa buka tutup dan sebagainya, dan kandungan kat dalam peti sejuk itu sendiri apabila penuh, maka kuasa untuk menyejukkannya akan bertambah. Itu semua adalah tabiat yang macam Tuan Haji Faizan sebut, sedikit tetapi sebenarnya ada kesan kepada penggunaan. Saya tertarik kepada apa yang disebut oleh Haji Kamal. Encik Hafiz pun ada sebut tadi, satu, bil tinggi, kedua tentang tabiat. Sebenarnya kita boleh tengok dalam bil elektrik tu, jangan kita tengok yang RM tu, yang ringgit tu. Tengok yang unit tu, yang kilowatt hour tu. Sebenarnya lagi kita tidak berhemah, unit tu tinggi, itu bukan disebabkan oleh harga elektrik, tetapi disebabkan oleh penggunaan kita yang berlebihan. Jadi kalau kita nak kawal, elok kita tengok kepada unit tu, kilowatt hour tu. Kalau kita boleh kawal itu, insya-Allah yang lain-lain tu will come
automatik lah orang kata. The electric bill tu pun akan turun. Kita perlu bijak jugalah membaca bil, senang ceritanya. Ini satu pendidikan juga kepada kita semua dalam soal tabiat dan juga tingkah laku kita sebenarnya. Dalam soal pendidikan ataupun yang kita maklumkan ini, saya nak berikan soalan kepada dua. Mungkin Tuan terlebih dahulu dalam soal persidangan yang akan berlangsung ini. Banyak Tuan kongsikan juga. Namun kalau kita melihat kepada fokus-fokus utama yang dirancanakan untuk 2 hari ini, apa yang kita boleh bayangkan? Sebab saya difahamkan tidak terbuka kepada semua, namun terbuka kepada syarikat-syarikat utama untuk bercakap dalam soal ini. Apa yang kita boleh bayangkan? Kita mempunyai 2 aspek yang kita perlu pertimbangkan buat masa ini. Dari segi aspek penjanaan elektrik lah. Kerana apabila kita cakap pasal energy transition tadi kan, kita memikirkan apa yang kita ada sekarang. Rata-rata di seluruh dunia penjanaan menggunakan coal masih ada. Penjanaan menggunakan gas juga banyak. Manakala semua stakeholder yang memohon kita melihat kepada kaedah lain untuk menjanakan elektrik. Itu yang kita kata tenaga boleh baru. Jadi apabila kita membincangkan perjalanan kita, kita kena balance kan apa yang kita ada, sebab kita pun dah invest. Kita telah melabur. Jadi adakah kita perlu lupakan saja lihat kepada yang baru. Yang baru pun ada teknologi yang betul belum lagi betul-betul utuh. Contohnya hidrogen. Mungkin memerlukan 5 hingga 10 tahun lagi. Tetapi usaha itu perlu dibuat sekarang. Maknanya perlu kita kaji sekarang. Kita kena invest sekarang sebelum kita nampak hasilnya di antara 5 hingga 10 tahun akan datang. Jadi forum ini membincangkan bagaimana kita nak buat. Satu, Malaysia. Yang kedua, di Asia Tenggara ini. Dan kita akan jemput mereka-mereka daripada luar negara yang telah pun awal lagi melaksanakan inisiatif ke arah bekalan tenaga baru ni. Itu sebab kita pun ada subsidiary di UK telah pun beroperasi untuk tentukan kita dapat mengambil pengalaman itu, ilmu, dan kita boleh amalkan dan buat di sini. Dan kita juga perlu melihat kepada kerjasama dengan kerajaan, dengan regulator. Apakah polisi-polisi yang kita boleh sama-sama bincangkan dan gubal. Itu yang saya kata semua kena terlibat. Polisi ini bukan semata-mata tenaga nasional, tetapi juga kita ada utility lain yang juga menjana elektrik. Kena memikirkan satu kaedah yang kita kata win-win, yang kita boleh bergerak sama demi kelestarian negara kita. Ya. Tuan Kamal, adakah ini julung kali diadakan atau mungkin saja lepas pandang conference ini? Conference ini untuk tenaga nasional ini julung kali diadakan dan dia adalah selari dengan announcement daripada kementerian yang berkenaan dengan National Energy Transition Program roadmap itulah sendiri. Yes. Tadi saya membayangkan dalam soal statistik, kita berada nombor 1 di Asia Tenggara, nombor 4 di peringkat Asia dan juga 35 di peringkat global. Kalau kita melihat kepada angka ini, kalau mungkin dalam kepakaran Tuan sendiri, melihat kepada kedudukan ini, kalau kita tidak mengambil kesempatan yang ada untuk peralihan tenaga ini, ke mana hala tuju kita sebenarnya? Wow. Ini soalan yang saya rasa Tuan Haji Wazizan dah sebut tadi, dari segi polisinya, polisi kerajaannya, dan juga dari segi perancangan kelestarian untuk masa hadapan, untuk kita punya what they call cucu-cucu kita, cicit kita di masa hadapan. Peralihan tenaga ini bukan hanya untuk meningkatkan ranking kita, kan? Ia adalah lebih kepada kelestarian yang perlu kita tinggalkan untuk generasi akan datang. Because kita tidak boleh memikirkan hari ini kita sahaja, tetapi dunia ini perlu teruskan kehidupannya untuk generasi yang akan datang. Jadi perlu kita ambil perhatian bahawa apa yang kita buat sekarang ini akan meninggalkan kesan kepada generasi akan datang. Ya. Tuan Wahizan, kalau pengalaman tadi kita katakan 36 tahun itu, adakah ini kalau kita lihat kepada roadmap yang dilaksanakan ini, kalau kita melihat kepada komitmen kerajaan TNB sendiri, adakah kita akan dapat capai dalam tempoh yang lebih pendek sebenarnya? Satu perkara yang kita perlu juga lihat adalah pelaburan yang perlu kita letakkan untuk
journey kita. Kalau Tenaga Nasional telah pun membuat komitmen pada 2050 net zero, makna tidak ada lagi arang batu. Maka apa yang kita perlu buat sekarang ialah melihat kepada perubahan kepada kaedah-kaedah menjana. Dan kita tidak sahaja melihat kepada penjanaan semata-mata. Sebab apa? Banyak yang disebut oleh Haji Kamal tadi, digital. Kita juga ada network pembekalan elektrik yang kita panggil grid, kita panggil distribution line. Yang itu pentingnya juga untuk kita automatekan. Jadi kalau pernah Encik Hafiz pernah dengar kita ada smart meter sekarang. Kalau dulu meter kita kena pergi baca. Smart meter sekarang tak payah. Tak payah baca kerana all online. Dan begitu juga network kita. Kalau dulu ada gangguan bekalan, kita tak tahu. Jadi tunggu pengguna call. Jadi sekarang bila ada gangguan bekalan, kita lebih tahu awal daripada pengguna. Jadi kita boleh bagi tahu pengguna, Mr. A, Mr. B, maaf kerana ada gangguan bekalan dan kami sedang mengambil tindakan. Jadi pasukan yang nak memperbaiki itu pun dia pun digital. Bila kita masukkan dalam sistem secara automatiknya melalui jangka itu tadi, kita tahu dah tim mana yang paling dekat nak pergi repair. Itu baru-baru ni ada yang memuji kita lah, less than 7 minutes kan, aduan dia orang dah dapat bekalan semula. Jadi bukan saja peralihan tenaga ni perlu dilihat, sejajar dengan peralihan tenaga, semua sistem-sistem yang ada ni juga perlu efisien. Jadi barulah kita nampak bahawa kita bergerak seiring. Itulah sebabnya kenapa investment sangat tinggi. Kita perlu tentukan kabel-kabel kita keadaan bagus, dan kita mempunyai sos yang banyak supaya apabila berlaku gangguan satu tempat, secara automatik dia boleh switch tanpa even pengguna tahu. Yang itu yang kita perlukan investment yang besar lah. Tetapi kita kena buat. Pelaburan itu pentinglah sebenarnya. Dan saya yakin dan percaya bahawa pemikiran dan juga pemahaman kita sudah mula mencapah untuk melihat kepada kaitan-kaitan dan juga kesan baik daripada perubahan tenaga ini. Baik, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk kita membawa kepada rumusan dalam soal peralihan tenaga dan juga implikasinya kepada kita semua. Kembali selepas ini. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my.
Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Baik, bertemu kembali dalam Bicara Naratif. Sekarang kita sudah memasuki ruang untuk merumuskan perbincangan. Namun kalau saya meneliti apa yang dikatakan oleh tuan berdua dalam soal peralihan tenaga dan juga konferen ataupun persidangan yang berlangsung, ada menyebut dalam soal tenaga masa hadapan dan juga mobiliti hijau, sikit soal bandar hijau. Mungkin kalau saya tuankan terlebih dahulu dalam soal tenaga boleh baru ini, apa lagi yang kita boleh jangkakan sebenarnya? Ya, jadi kita bercerita tentang tenaga boleh baru ataupun renewable energy ini ialah untuk memastikan bahawa tenaga masa hadapan itu mencukupi untuk kita bergerak ke depan. Seperti yang kita tahu, sasaran pada tahun 2030 adalah untuk mencapai tenaga boleh baru kepada 40% dan sehingga tahun 2050 untuk pergi ke sehingga 70%. Jadi itulah yang kita melihat kepada bagaimana pakar-pakar yang kita panggil dalam perbincangan ini untuk membincang merangka bagaimanakah kita boleh menyediakan infrastruktur yang berkesan untuk kita terus melonjak penggunaan RE ini ke tahap yang kita perlukan. Dan bercerita tentang EV ataupun mobiliti hijau. Ini juga adalah satu topik yang kita bincangkan, di mana sekarang ini kita tahu antara kesan pencemaran daripada kenderaan kita adalah asap daripada kenderaan kereta kita dan juga bas. Jadi peralihan kepada bas-bas elektrik dan juga kereta-kereta elektrik ini memerlukan infrastruktur yang perlu dibina supaya ia boleh melonjak kepada penggunaan EV car ataupun pengangkutan awam EV yang lebih banyak di masa depan. Jadi untuk itu Tenaga Nasional kita dah pun memulakan pemasangan apa di bawah nama Tenaga Nasional Elektron. Okay. Kita ada di 3 tempat, satu di Melaka, Aikeroh, dan kedua di Tapah di Perak dan yang ketiga di Paka. Okay. Ini adalah usaha-usaha kita untuk menyediakan infrastruktur yang boleh memastikan bahawa kereta-kereta EV ini boleh di-charge di tempat-tempat yang strategik. Akan diperluaskan juga. Akan diperluaskan juga. Saya fikir kenderaan elektrik ataupun EV ini sudah pun bertapak di negara kita. InsyaAllah tidak lama lagi. Itu pun antara komitmen kerajaan yang kita boleh gambarkan kepada anda. Dan saya tertarik dalam soal EV ini, kita bergerak kepada bandar hijau. Tahu saya, sudah lama kita bercakap soal bandar hijau ini. Adakah bila kita melihat peralihan tenaga ini, maka kita akan dapat lihat dengan nyatanya dalam masa terdekat ini? Memang boleh dilaksanakan begitu. Lebih-lebih lagi kalau kita bekerjasama dengan pemaju. Kita sebut 2 perkara tadi, iaitu solar, yang keduanya EV. Kalau bagi pihak pemaju, apabila membina rumah-rumah baru, boleh digabungkan penggunaan solar panel dan boleh kita pakejkan sekali lah. Apabila beli rumah dah tersedia solar panel, dan itu sudah tentu akan menurunkan bil elektrik, sudah tentu. Yang keduanya pemasangan EV charger. Bagi rumah-rumah yang disediakan oleh pemaju ini telah pun mempunyai EV charging itu, jadi kos untuk penyediaannya jauh lebih murah daripada sekiranya nak dibuat kemudian. So ada banyak aspek lagi, macam juga kita cakap smart meter. Tidak perlu lagi meter reader pergi. Tidak perlu lagi mengganggu pengguna-pengguna ketuk pintu nak dapatkan bil. Semuanya terlaksana melalui digital. Jadi itu permulaan dan memang banyak lagi aspek yang boleh kita tekankan untuk mengembangkan lagi apa yang kita kata bandar hijau ni. Saya rasa kita sudah bermula dengan baik sebenarnya. Mungkin way forward kepada perbincangan kita yang mungkin boleh dikonklusikan oleh penonton dan juga kita semua dalam soal peralihan tenaga ini. Bagi saya Tenaga Nasional bukan the only player lah. Bukan satu-satunya player ataupun pemain dalam bidang peralihan tenaga. Semua orang kena mainkan peranan. Kerana kita punya amanah, kita perlu menjaga bumi. Kita mempunyai cabaran yang besar, iaitu climate change. Kalau kita bekerjasama, tenaga memainkan peranan dalam aspek-aspek pembekalan yang lestari, begitu juga pengguna menggunakan elektrik secara berkhemah dan memilih peralatan juga yang mempunyai kecekapan
tinggi. Saya suka kita menjaga bumi bersama. Mungkin Tuan Kamal sedikit apa pesannya? Kita ada program yang kita berkolaborasi dengan Kementerian Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ini dipanggil Malaysia Celik Tenaga ataupun Malaysia Energy Literacy Program. Maknanya literacy program bermaksud kita meningkatkan tahap kesedaran dan education kepada rakyat melalui kanak-kanak daripada sekolah dan pelajar-pelajar universiti supaya mereka ini boleh memahami aspek energi ini untuk masa depan. Ya, saya fikir ini satu penjelasan dan juga satu penerangan yang terangkum dan juga inklusif kepada semua rakyat Malaysia untuk memahami dan juga bersedia dalam soal peralihan tenaga dan juga impaknya ataupun implikasinya kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada kedua tetamu saya, Tuan Wan Hizan bin Abdul Rahman, Ketua Pegawai Insan Tenaga Nasional Berhad, dan juga Tuan Kamal Arifin, Ketua Pegawai Retail Tenaga Nasional Berhad. Terima kasih kalian berdua atas perkongsian dan juga ilmu juga kepada saya dan juga kepada semua yang menonton, dan juga kepada anda terima kasih kerana manfaatkan selama 1 jam ini di semua platform kami di Berita RTM. Saya Hafid Olsen, Malaysia Madani, tekad paduan penuhi harapan. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.